Hai, salam. Okey, kita masuk bahagian terakhir untuk matematik tingkatan 1, bahagian yang ketiga, di mana pengiraan kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3 yang melibatkan penambahan, penolakan, pendarapan dan pembahagian. Kita tengok soalan pertama. Soalan pertama dia ada tolak dengan darab sahaja. Okey, jadi macam mana kita nak selesaikan dia? Kita tengok yang ada kuasa, semua ada kuasa 2. Jadi kita tukarkan kuasa 2 ni kepada nombor bulat dulu. 5 kuasa 2 bermaksud 25. Lepas tu dia tolak. Lepas tu dia ada 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 iaitu 4. Okey, lepas tu dia darab. 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 maksudnya 3 darab 3, 9. Okey. Jadi cikgu tengok dia kalau bentuk macam ni, lain tu, negatif 2 kuasa 2. Maksudnya 2 sahaja yang kuasa 2, jadi negatif 4. Dia akan jadi macam tu. Tapi kalau dia buat macam ni, ini maksudnya negatif 2 ni 2 kali. Negatif 2 kali negatif 2, iaitu jadi positif 4. Tapi dia buat 2 sahaja, dia tak buat kurungan macam tu. Maksudnya 2 kuasa 2 sahaja. Jadi maksudnya dia adalah 4. Dekat sini dia ada negatif. Okey. Okey, dekat sini macam mana kita nak selesaikan? 25 tolak 4. Tak boleh tolak terus. Ingat balik topik tingkatan 1, nombor nisbah. Di mana dalam nombor nisbah, pengiraan yang melibatkan penambahan, penolakan, pendarapan dan pembahagian, kita cari yang ada kurungan dulu. Selesaikan yang ada kurungan. Tak ada kurungan dekat sini. Bila tak ada kurungan, kita cari yang ada darab atau bahagi. Di mana ada darab? Di sini ada darab. Di mana negatif 4 darab 9. Jadi kita boleh buat negatif darab positif 9 jadi negatif. 4 darab 9, 36. Okey, jadi yang tinggallah sekali adalah tolak sahaja. Bila tolak sahaja, kita boleh selesaikanlah. 25 tolak 36 kan boleh tekan kalkulator je sebenarnya. Tapi kena tunjukkan jalan kerja macam ni ya. Negatif 11. Selesai untuk soalan pertama. Soalan nombor 2. Negatif 1/6 kuasa 2. Maksud dia iaitu negatif 1/6 darab negatif 1/6. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Lepas tu bahagi 1/3 darab 1/3. Kalau yang ni pun kamu tak perlu tulis bentuk macam ni. Terus kepada jawapan. Kamu tulis bentuk macam ni pun boleh. Jadi maksudnya negatif darab negatif positif kan. Jadi 1 darab 1, 1. 6 darab 6, 36. Okey. Kamu tulis terus kepada 1/36. Negatif mana hilang cikgu? Sebab negatif darab negatif. Lepas tu dia bahagi. Lepas bahagi, yang ni pula 1 darab 1, 1. 3 darab 3, 9. Jadi, bentuk dia macam tu. Maksudnya, yang bahagian ni, okey, yang cikgu kotakkan dia ni, kamu tak perlu tulis dalam angka kerja pun tak apa. Nak tulis pun boleh. Tapi yang penting yang bahagian ni kena ada. 1/36 bahagi 1/9 mesti ada. Okey. Bila bahagi dalam bentuk pecahan, kita kena tukar dia jadi darab. Jadi 1/36. Di mana nak jadi darab, 9 ni naik atas, 1 ni turun bawah. Yang nombor 2, yang bukan yang ni tolak terbalik. Ambil yang ni terbalik. Senang untuk kamu hafal. 9 duduk atas, 1 duduk bawah. Jadi jawapan dia berapa? 1 dengan 1 tak ada apa masalah. 9 dengan 6. Yang ni boleh matikan guna sifir 9. Yang ni boleh matikan guna sifir 9. Jadi 4. Betul? Jadi jawapan terakhir dia 1/4 darab 1/1. Jawapan dia adalah 1/4. Itu dia last jawapan dia. Okey. Okey, seterusnya soalan nombor 3.
Macam biasa, kita selesaikan yang ada kuasa dulu dan punca kuasa. Jadikan dia terus kepada bentuk nombor bulat. 3 kuasa 2. Tak perlu kamu tulis 3 darab 3 terus kepada kamu ambil kalkulator, tekan terus pun boleh. 3 darab 3, 9. Okey. Yang ni pula punca kuasa 36. Okey. Kalau kamu tak tahu, boleh guna kalkulator. Kejap cikgu ambil kalkulator. Kita keluarkan kalkulator. Cari simbol punca kuasa 2. Punca kuasa 2 tu 36. Jadi kita tahu 36 36 ni punca kuasa 36 ni 36 punca kuasa 2 ni adalah 6. Jadi jawapan dia adalah 6 sini. Lepas tu bahagi yang ni pula kuasa 3, negatif 2 kuasa 3. Okey, negatif 2 kuasa 3 ni kita boleh buat macam ni. Okey. Di mana kita buat kurungan negatif 2 tutup kurungan kuasa 3 sini. Tekan 3. Nampak? Jawapan dia adalah negatif 8. Jadi sini adalah negatif 8. Dia maksudnya negatif 2 darab negatif 2 darab negatif 2. Jumpalah negatif 8. Okey. Dah settle kat situ. Cikgu besarkan gambar balik. Nak selesaikan tambah, bahagi atau tolak dulu. Okey, dekat sini bahagi dengan tolak ni maksudnya ni bahagi. 6 bahagi 8 sebenarnya maksud dia. Tapi okey, kita tengok dulu. Apa yang boleh kita selesaikan dekat sini? Di mana? Okey, di mana tambah dengan bahagi, kita selesaikan yang bahagi dahulu. Ingat balik nombor nisbah. Kita selesaikan darab atau bahagi dulu. Jadi kita selesaikan yang bahagi dulu. Jadi yang ni ada 9. Ini maksudnya tambah 6 bahagi 8, negatif 8. Jadi negatif 8 macam tu kamu buat. Okey, bila dah jadi macam tu 6 bahagi per 8. Jadi 6 bahagi per 8 ni kamu boleh buat kurungan macam ni. Okey. Tambah tolak dia akan jadi tolak 9 tolak 6 per 8. Macam tu. Okey. Belum selesai lagi. 6 dengan 8 ni kamu boleh kecilkan guna sifar 2. 6 bahagi 2, 3. 4 bahagi 2, 8 bahagi 2, 4. Jadi 9 tolak 3 per 4. 9 tolak 3 per 4. Berapa jawapan dia? Okey, 9 tolak 3 per 4. Jadikan 9 ni kepada pecahan 4 di bawah. Jadi 9 darab 4, 36 per 4. Tolak 3 per 4. Macam mana 36 ni cikgu? Yalah, kita nak tahu dia jadi 4 di bawah. Kita ambil lah 9 ni darab 4 terus. 9 darab 4 dapat 36 terus. Cuba kamu bahagi balik. 36 bahagi 4 dapat 9 balik kan? Okey, betul. Jadi 36 tolak 3 kamu akan dapat 33. Yang bawah 4 tak berubah. 33 per 4. Okey, 33 per 4 ni berapa dalam bentuk pecahan wajar? Okey, kamu boleh buat contengan di tepi di sini. 33 per 4 bagi 4. 8 kali 4, 32. Ada lebih 1. Jadi jawapan dia last kali iaitu 8 di luar. Okey, 4 di bawah, 1 di atas. 8 1 per 4. Okey, macam tu ya. Okey, cikgu ulang balik. 6 bahagi 8. Kita boleh tukar kepada bentuk macam ni. 6 bahagi 8. Dia ada negatif. Letak negatif kat sini.
Jadi maksudnya ni sebenarnya adalah negatif 6/8. Tak kisahlah dia di bawah ke, di atas ke, dia tetap sama. Dia akan jadi bentuk macam ni. Jadi di luar dia ada tambah. Bila tambah tolak, dia tu yang jadi tolak dekat sini. Boleh faham? Okay, itu untuk yang tu tadi. Okey, yang ni pula soalan nombor 4. 5.5 kuasa 3. Kamu boleh guna kalkulator. Okey, kalkulator. Macam biasa juga. 5.5 kuasa berapa? Kuasa berapa tadi? 3. Okey, ni dalam jawapan setengah kalkulator dia terus kepada perpuluhan. Kamu ambil perpuluhan. Tekan butang ni. Okey, kamu akan dapat iaitu berapa tadi? 166.375. Okey. 166.375. Sama juga dengan yang ni. Yang kuasa 2 ni, guna kalkulator tadi 8.4 kuasa 2. Okey, kamu akan dapat nilai dia 70.56. Kamu boleh guna kalkulator tadi, tolak terus. Kamu akan dapat jawapan 95.815. Okey, macam tu sahaja selesai dia. Boleh? Okey, soalan seterusnya nombor 5. Macam biasa, yang ada kuasa 3, kita selesaikan dulu. Yang ada kuasa-kuasa ni ataupun punca kuasa, selesaikan dia dulu. Yang ni, okey, ada kurungan. Maksudnya kamu boleh selesaikan dalam kurungan dulu. Bila ada kurungan, kamu selesaikan dalam kurungan. Dalam kurungan ada punca kuasa 2 lagi. Ada 4 punca kuasa 2. Jadi, punca kuasa 2 bagi 4. Ya, iaitu 2. Yalah, 2 lah yang ni senang. Kamu boleh tekan kalkulator. Okey, lepas tu 2. Lepas tu dia ada kuasa 3 di luar. Yang ni macam mana ni cikgu? Okey, ni sebenarnya jawapan dia senang je ni. Jawapan dia adalah 3/4 saja. Betul ke cikgu 3/4? Di mana 3 kali 3 kali 3, bawah ni 4 kali 4 kali 4. Dapat tak? 27/64. Dapat kan? Sebab tu lah cikgu kata dia adalah 3/4. Dia ada 3 bahagian benda yang sama. Okey, tapi kalaulah itu kalau kamu dah mahir sifir. Tapi kalaulah kamu tak mahir sifir, yang agak lemah dengan sifir, kita boleh guna kalkulator. Okey, macam mana nak guna kalkulator? Tunjukkan dia. Okey, kita ambil punca kuasa 3. Mana punca kuasa 3? Tekan shift, tekan ni. Keluar dah punca kuasa 3. Tekan simbol pecahan yang atas 27. Lepas tu yang bawah dia adalah 64. Jadi jawapan dia adalah 3/4. Nampak tak? Dapat 3/4. Jadi dia darab dengan 3/4. Okey, yang ni pula selesaikan dalam kurungan. 2 tambah 2, 4. Jadi 4 kuasa 3 darab dengan 3/4. 4 kuasa 3 ni 4 darab 4 darab 4, iaitu 64 darab dengan 3/4. Okey. Seterusnya 64 darab dengan 3/4. Okey, kita boleh gunakan sifir 4, matikan dia. Yang ni 4 bagi 4, 1. 64 bagi 4. Aduh, kita tak tahu guna kalkulator kalau lemah kan. Okey, kita boleh guna kalkulator, jangan risau. Kita boleh gunakan kalkulator.
64 bahagi 4 dia itu 16. Kita tahu dia 16 kat situ. Okey. Sini kita dapat 16. Jadi jawapan dia 16 darab dengan 3/1 iaitu 3. Jadi 16 darab 3. Kalau kamu tekan kalkulator kamu akan dapat 48. Di mana 6 darab 3 18. 1 darab 3 3 3 tambah 1 48. Jadi jawapan dia 48. Okey. Soalan nombor 6. Tukarkan kuasa 3 ni kepada nombor bulat. Tapi dalam dia ada pecahan macam ni. Tukar kepada bentuk tak wajar dulu. 1 kali 2, 2. 2 tambah 1, 3. Jadi 3/2. Kuasa 3. Bahagi dengan. Yang ni pun sama juga. Tukarkan kepada bentuk tak wajar. 3 kali 8. 24. 24 tambah 3, 27. 27 atas, bawah 8. Jadi, yang ni macam mana kamu nak selesaikan? 3 kuasa 3, maksudnya 3 kali 3 kali 3, kita dapat 27. Kamu akan dapat 27 yang ni. Yang ni pula 2 kali 2 kali 2, 8. Okey, bahagi dengan yang ni, kamu akan dapat 3/2. Kamu boleh tekan kalkulator macam cikgu buat tadi. Boleh dapat 3/2, di mana 27 ni hasil daripada 3 kali 3 kali 3. 2 ni hasil daripada 2 darab 2 darab 2. Okey. Selepas tu 27/8 darab dengan tukar terbalikkan dia ni 7 bawah. 2 atas 3 di bawah. Boleh matikan guna CP2. Yang ni 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4. Ini boleh guna CP3. CP3 9. Jadi jawapan dia iaitu 9/4 darab dengan 1/1, iaitu jawapan terakhir dia adalah 9/4. Tapi 9/4 ni dalam bentuk tak wajar. Kamu kena tukar kepada bentuk wajar. Jadi 9 bahagi 4, 8 guna 2. Jadi lebih 1, jadi jawapan dia. Okey, 2 lebih 2 dia punya tu. 4 di bawah, 1 di atas. Baki dia ada 1. Okey, 4 dia ni, 4 di bawah. Dia bahagi berapa? Bahagi dengan 4. Baki ada 1 di atas. 2 ni adalah nombor paling besar depan. Okey, jadi 2 1/4 jawapan dia. Okey, soalan nombor 7. Soalan yang terakhir untuk pengiraan macam ni. Okey, kita tengok yang ni kuasa 2. Yang ni kuasa 2 maksudnya 4. 3 kuasa 2, 9. Betul? Yang ni pula punca kuasa 2. Senang je ni. Ni jadi 2. Ini jadi 5. Kamu guna kalkulator. Yang ni pula yang ni kena tukar bentuk tak wajar. Ingat ya, kalau bentuk macam ni, bentuk wajar tukar kepada tak wajar dulu. Baru kita boleh jadikan dia macam mana kita nak selesaikan dia dalam bentuk kuasa 3 ataupun punca kuasa. Jadi yang ni tulis balik punca kuasa 3, di mana 1 darab 64, 64. 64 tambah 61, kita dapat 125 bahagi 64. Jangan lupa ada negatif. Okey. Yang ni macam mana kita nak selesaikan? Nanti dulu. Kita turunkan yang ni dulu. Tulis balik apa yang ada. Selesaikan yang punca kuasa 3 ni dulu. Biarkan dia jadi semua nombor bulat dulu. Baru kita pilih. Kita nak selesaikan kiri ke kanan. Kita mesti mulakan dari kiri. Kita cari yang ada kurungan. Kalau tiada kurungan, cari yang darab
bahagi. Kalau tiada juga tambah dengan tolak. Ingat balik nombor nisbah. Macam mana kita selesaikan pengiraan yang melibatkan tolak, tambah, bahagi dan darab. Okey, jadi sekarang kita nak selesaikan yang ni kan. Kalau agak sukar, boleh guna kalkulator. Di mana kita gunakan punca kuasa 3, dia adalah pecahan. Guna pecahan. 1, okey, minta maaf. Dia ada tolak dulu. Lepas tu baru dia ada ni. Okey. Iaitu 125. 125 yang bawah dia adalah 64. Jawapan dia adalah negatif 5/4. Okey, negatif 5/4. Okey, macam mana boleh dapat negatif 5/4? Kalkulator buat macam tu. Okey, cikgu tunjukkan dia macam mana Ni, dia sebenarnya negatif 125/64 ni dia hasil daripada negatif 5 darab negatif 5 darab negatif 5. Negatif darab negatif positif. Positif darab negatif, negatif balik, betul? Okey. Cuba kamu tekan kalkulator. 5 kali 5 kali 5, kamu akan dapat 125. Sama juga dengan bawah ni. 4 kali 4 kali 4. Kenapa bawah tak ada negatif? Cukup 1 sahaja. Sebab 1 dah mewakili untuk pecahan atas dan bawah. Okey. Jadi begitu cara dia. Okey, cikgu padam dulu. Ya, cikgu padam sekejap. Okey. Lepas tu cikgu gunakan pen balik. Okay. Semuanya darab. Jadi kita nak mulakan dari mana? Mulakan daripada kiri. 4/9 darab 2/5. Yang ni kamu boleh selesaikan. 4. Yang ni 9 dengan 2 tak boleh kecil. 4 dengan 5 tak boleh kecil. Jadi 4 darab 2, 8. 9 darab 5, 45. Darab dengan tolak 5/4. Okey. Boleh tulis kat sini. 8/45 darab dengan negatif 5/4. Okey, nampak tak sini? Ni boleh guna CP4 jadi 2. 4 bahagi 4, 1. Dia boleh matikan secara silang-seli atau atas bawah. Ingat balik ni sekolah rendah dah diajar. Okey, yang ni 5 dengan 45 boleh. 5 bahagi 5, 1. 45 bahagi 5, 9. Jadi jawapan terakhir dia 2/9 darab dengan negatif 1/1. Jadi maksudnya 2 bahagi 9 darab dengan negatif 1. Jawapan dia adalah negatif 2/9. Okey, begitulah cara dia Okey, nice. Okey, kita pergi kepada penyelesaian masalah. Okey, tengok soalan dia. Luas sebuah segi 4 sama, segi 4 sama ni maksudnya panjang sisi dia adalah sama panjang semua. Segi 4 sama maksudnya sini sama panjang, sama panjang, sama panjang, sama panjang semuanya. Okey, jadi luas sebuah segi 4 sama adalah 2.8. Maksudnya panjang darab lebar. Maksudnya panjang ni kita katakan ni X, ini Y. Maksudnya X dengan Y ni didarab kita dapat 2.89. Jadi setiap benda ni ada sama panjang semua. 2.8. Ni adalah maksudnya X darab Y sama dengan 2.89. Ini yang sebenarnya macam mana luas sebuah segi 4 terjadi di mana panjang darab lebar. Kita jadikan panjang dia adalah X, lebar dia adalah Y. Tapi kita tahu segi 4 sama ni setiap sisi dia sama. Jadi maksudnya X dengan Y ni sama pak. Nilai yang sama. Macam mana kita nak buat? Okey. Jadi maksudnya 2.89 ni
berapa nilai yang boleh menghasilkan dia? Apa yang menghasilkan 2.89? Apa yang darab apa? Maksudnya apa darab apa menghasilkan 2.89? Apa darab apa ni? Apa ni mesti nilai sama dengan apa yang satu lagi. Okey, itu susah kita nak bagi tahu. Okay, maksudnya X dengan Y ni mesti nilai yang sama untuk menghasilkan 2.89. Jadi dia boleh menggunakan iaitu punca kuasa 2. Okey, jadi punca kuasa 2. 2.89 punca kuasa 2 sama dengan ini berapa kita akan dapat? Okey, kita boleh guna kalkulator. Okey, mana kalkulator tadi? 2.89. Kamu akan dapat 1.7. 1.7. Jawapan dia sini 1.7. Jadi kita tahulah X ni adalah 1.7 darab 1.7 menghasilkan 2.89. Betul? Cuba tekan kalkulator. Kamu akan dapat yang ni balik. Jadi kita dah tahu dah panjang dia adalah 1.7 dan lebar dia pun 1.7 juga. Okey, jadi apa yang perlu kita buat seterusnya? Cari perimeter. Perimeter ni maksudnya panjang sekeliling dia. Maksudnya panjang sini tambah panjang sini tambah panjang sini tambah panjang sini. Jadi maksudnya 1.7 darab dengan 4. Itulah perimeter dia. Perimeter sama dengan 1.7 darab 4. Ni panjang setiap sisi. Panjang setiap sisi. Okey, itu panjang setiap sisi. Jadi jawapan dia adalah 1.7 darab 4. 1.7 darab dengan 4. Kamu akan dapat jawapan dia iaitu 6.8. Dapatlah 6.8 meter. Kamu perasan tak? Rumus luas ni dia ada M2. M2 maksudnya 1.7. Dia kan panjang kan? Meter darab 1.7 meter. Panjang darab lebar menghasilkan 1.7 darab 1.7 iaitu 2.89. M ni dia jadi 2 sebab M darab M. Sebab itulah dia jadi M kuasa 2. Nampak tak kenapa dia jadi kuasa 2? Maksudnya luas ni dia kita mengkalikan panjang kali panjang. Sebab tu dia jadi M kuasa 3. Untuk isi padu pula dia M kali M kali M. Sebab tu M dia kuasa 3 pula kalau isi padu. Okey, itu untuk luas. Okey, soalan seterusnya kita tengok isi padu sebuah kubus. Kubus ni dia berbentuk seperti dadu di mana setiap sisi ni adalah sama panjang. Jadi cikgu buatkan dia sebuah bentuk macam dadu ni. Panjang, lebar dan tinggi ni adalah sama panjang semuanya. Jadi kita tahu isi padu dia, isi padu kubus ni hasil daripada panjang kali lebar kali tinggi menghasilkan 15/8. Tukar kepada bentuk wajar dulu. Tukar bentuk tak wajar. Di mana 15 kali 8 lepas tu tambah dengan 5. Okey. Apa yang kamu akan dapat iaitu 125 per dengan 8. Okey. Kita kena tahu di mana panjang, lebar dan tinggi dia ada sama panjang. Dia bentuk kubus. Kubus ni macam dadu di mana sini, sini, sini sama panjang semuanya. Jadi apa darab apa, benda nombor yang sama menghasilkan 125. Maksudnya kamu kena cari
Tipik apa yang menghasilkan 3 kali darab menghasilkan 125. Sama juga yang bawah. Jadi kita gunakan punca kuasa 3. Okey, jadi kita gunakan punca kuasa 3. Jadi kamu akan dapat berapa? Ini kamu akan dapat 5/2. Di mana 5/2 ni adalah panjang setiap sisi. Panjang setiap sisi. Sama seperti soalan yang tadi kita buat. Jadi kita dah jumpa dah panjang setiap sisi dia. Mana panjang setiap sisi dia adalah 5/2. Sini 5/2. Sini pun 5/2. Sini pun 5/2. Cuba kamu darab balik. 5/2 kali 5/2 kali 5/2. Kamu akan dapat balik 125/8. Itu bentuk wajar 15/8. Kan? Jadi jawapan kita tahu dah setiap sisi adalah 5/2. Okey. Berapakah luas dalam cm? Nak luas dia. Luas dalam cm sendiri setiap permukaan. Jadi dia nak salah satu permukaan. Setiap permukaan ni. Dia bukan nak jumlah semua permukaan. Dia nak setiap. Maksudnya setiap satu permukaan tu berapa luas dia. Jadi luas dia ni adalah di mana panjang dia ada 5/2. Sini pun 5/2. Jadi jawapan dia 5/2 kuasa 2. Jadi maksudnya 5/2 kali 5/2 lah. Sama juga tu. Okey. Kamu akan dapat berapa kat situ? Kamu akan dapat 25/4. Ataupun tukar kepada bentuk wajar iaitu 6 1/4. cm 2 sebab dia luas. Okey. Soalan yang tu ingat ya, luas dia ada kuasa 2. Okey. Nampak tak isi padu dia kuasa 3 sebab dia 3 benda yang didarab. Panjang, lebar dan tinggi sebab tu dia jadi kuasa 3. Okey. Ingat ya kalau dia guna cm, jawapan dia dalam cm. Okey. Soalan terakhir, cari isi padu. Sebuah kubus juga di mana luas permukaan dia, jumlah luas permukaan dia adalah 864. Jadi kita tahu kubus dia bentuk macam tu tadi yang kita buat tadi, kita lukis tadi. Panjang, lebar, tinggi. Di mana dia kata jumlah luas permukaan. Ada berapa permukaan semua ni? Ada 6 permukaan. Dadu ni ada 6 permukaan kan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 permukaan. Ada 6 permukaan kubus. 6 permukaan kubus. Jika jumlah luas permukaan. Jadi luas permukaan dia adalah 86 dia ni. Jadi luas permukaan dia ni. Luas permukaan adalah 864 cm kuasa 2. Hari isi padu. Jadi kita carikan dia punya maksud ni dia punya setiap panjang sisi dia ni. Kita tahu setiap panjang sisi dia adalah sama semua. Jadi sekarang kita cari panjang sisi dia. Dia bagi jumlah luas permukaan. Jadi dia ada 6. Maksudnya kita bahagikan dengan 6 dulu. 864 bahagi dengan 6. Kita cari satu permukaan luas dulu. Cari yang ni sahaja yang dapat. Setiap luas permukaan dia sama. Tapi ni dia kata ni jumlah luas permukaan. Maksudnya bagi 6 permukaan luas, bagi 6 permukaan kubus tu adalah 864. Tapi kita nak tahu satu permukaan dulu. Okey, jadi 864 bahagi 4, bahagi 6 kita akan dapat 144. Jadi luas untuk satu permukaan adalah 144 di mana panjang darab tinggi ataupun lebar darab tinggi ataupun panjang darab lebar, mana-mana je.
Jadi kita tahu dah luas satu permukaan. Luas satu permukaan. Ini luas untuk satu permukaan sahaja. Belum selesai lagi. Jadi panjang untuk sisi, panjang sisi dia berapa? Jadi kita gunakan punca kuasa 2 di mana dia adalah panjang darat lebar kan ataupun lebar darat tinggi, dua nombor yang menghasilkan 144. Jadi jawapan dia berapa? Adalah 12 cm. Kita dah jumpa panjang sisi. Jadi kita nak apa? Cari isi padu. Jadi isi padu ni adalah panjang darat lebar darat tinggi. Maksudnya 12 kali 12 kali 12. Jadi 12 kuasa 3 lah. Senang terus. Jadi 12 kuasa 3 adalah, tekan kalkulator kamu dapat 1728 cm kuasa 3. Okey, itulah selesainya topik kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Soalan penyelesaian masalah ni kamu kena faham betul-betul arahan soalan. Apa yang dimaksudkan dengan soalan. Dia bagi dalam satu situasi, kamu kena keluarkan apa yang ada dalam situasi tersebut. Kena tunjuk jalan pengiraan dia macam ni. Jangan guna jalan pengiraan macam sekolah rendah. Kamu jangan tunjuklah 8, 6, 4 bahagi apa. Ini kalau kamu nak contoh tepi-tepi boleh. Tapi untuk bagi dapat markah, tulis besar-besar bentuk macam ni. Ini cara penyelesaian masalah. Okey, sampai situ saja untuk kali ini. Salam.